Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Walau diperlekeh Raja Formula, tapi akhirnya sahabat semua, satu demi satu Formula YB Rafizi Ramli buat rakyat tersenyum. Apa tidaknya ya dalam projek IPR yang mengeluarkan ya beberapa individu yang sebelum ini gajinya antara 1.500 sebulan ke 2.500. Tetapi hari ini sahabat-sahabat semua, kepada mereka-mereka yang terlibat ya di dalam projek IPR ini, yaitu IPR Intan, ya ada di antara mereka yang mendapat pendapatan berjumlah 30.000 dalam masa sebulan, ada yang 25.000 dan sebagainya. Jadi sahabat semua, kita boleh nampak bagaimana geniusnya YB Rafizi Ramli yang semakin dikhawatiri oleh pihak pembangkang, walaun-walauntit, lebay-lebay, dan juga ahli-ahli parlimen daripada pembangkang PAS khususnya, yang selalu mempertikaikan usaha yang sedang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli. Jadi saya ingin memberikan sedikit bukti lagi ya, bagaimana satu Formula YB Rafizi ini mengeluarkan rakyat ya daripada kemiskinan tegar. Jadi kalau kita lihat kenyataan media ini, ramai tidak percaya boleh raih 5.000 sebulan. Ini cerita peserta IPR. Berbekalkan disiplin dan usaha keras mengubah kehidupan, peserta inisiatif pendapatan rakyat IPR di bawah inisiatif usahawan tani kini mampu meraih lebih 5.000 sebulan daripada hasil menanam cili. Tanaman cili dengan kaedah vertigasi itu diusahakan di tanah keluasan 10 hektar di Putrajaya yang merupakan inisiatif Kementerian Ekonomi. Menurut salah seorang peserta, Muhammad Hadi Abdul Rahman, 45 tahun atau lebih dikenali sebagai Abang Jo, dia dahulunya kerja sebagai kru acara dengan pendapatan sebulanan sekitar 2.500. Namun selepas menyertai IPR dan mengusahakan tanaman cili, dia tidak menyangka pada musim pertama boleh meraih lebih 30.000. 30.000 pendapatan sahabat-sahabat semua. Bertani dekat bandar, mana pernah dengar bertani dekat bandar kan? Selalu dekat kampung je. Alhamdulillah projek yang pertama bertani dekat bandar. Katanya alhamdulillah saya sekarang dah masuk musim kedua. Musim pertama saya sertai IPR, pendapatan saya melebihi 30.000 semusim, katanya dalam satu video dimuat naik oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli. Bagi seorang lagi peserta yang dikenali sebagai Mokhtar, dia akui kini mampu meraih pendapatan lumayan berbanding dahulu ketika kadar gaji hariannya sekitar Rp30 dengan mengutip kotak-kotak terpakai. Dulu sebelum saya sertai IPR katanya gaji harian saya adalah 20 ke 30 ringgit. Saya hanya kutip kotak di tepi-tepi tong sampah. Pada musim lepas, selepas sertai IPR katanya saya dapat 27.000. Alhamdulillah ucapnya. Jadi untuk rekod, tanaman cili ini dibeli oleh Lembaga Pertubuhan Peladang dan PPK Kuala Halangat untuk dijual kepada Nestle dan juga pasaraya ya seperti Giant. Jadi ini sahabat semua sedikit sebanyak ya usaha dan dijalankan oleh YB Rafizi Ramli ini sebenarnya membuahkan hasil ya ketimbang dengan apa yang dilakukan oleh PAS dan Bersatu ketika menjadi kerajaan. Usaha kecil seperti ini mereka tidak boleh terfikir sahabat semua untuk membantu rakyat. Tetapi bila mana YB Rafizi Ramli memikirkan perkara ini, mereka pula memperlekehkan, menganggap, melabel YB Rafizi Ramli sebagai Raja Formula. Kerana formula ini sebenarnya yang membuatkan ramai rakyat yang terlibat dalam IPR ini boleh tersenyum lebar dengan pendapatan yang lumayan seperti mana yang kita baca sebentar tadi. Ya, itu dia. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan kenyataan terkini daripada ISPR. Ya, apabila mereka menetapkan 28 September untuk pilihan raya kecil Dun Mahkota. Itu dia sahabat semua. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 28 September sebagai hari mengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Mahkota. Pengerusi ISPR Datuk Seri Ramlan Harun mengumumkan perkara itu selepas mesyuarat khas PRK menerima pemakluman rasmi Speaker Dewan Negeri Johor Datuk Muhammad Puan Zakasi hari ini.
Selain itu, penamaan calon PRK akan diadakan pada 14 September dengan hari mengundi awal adalah pada 24 September selesai. Jadi SPR memaklumkan sejumlah 66,318 pemilih berdaftar layak untuk mengundi pada PRK kali ini. Sebelum ini penyandang PRK Dun Melaka Datuk Sarifah Aziza Said Zain meninggal dunia pada 2 Ogos lalu selepas dirawat di hospital akibat pendarahan dalaman. Jadi itu antara perkembangan ya yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk pilihan raya kecil ya di Dun Mahkota yang telah pun ditetapkan oleh pihak PRM. Itu dia. Dan satu perkara yang menarik juga ya untuk saya kongsikan ya, membuatkan kita terkejut ya dengan kenyataan ini. Ya, kalau kita lihat ini mungkin adalah satu perangai yang tidak bertanggung jawab ya. Apabila terkejut lihat lebay pakai kopiah buang sampah, elok sangat menteri bertegas. Lebay pakai kopiah sahabat semua, buang sampah di merata-rata. Aduh, pindahan akta kerajaan tempatan bagi kesalahan membuang sampah elok sangat dilaksanakan agar tindakan lebih tegas dan memberi pengajaran dapat dikenakan ke atas pelaku. Seorang pengguna akaun X ya berkongsikan pengalamannya ternampak seorang lelaki selamba membuang sampah ke Sungai Klang. Sudahlah ditegur dengan membunyikan agak panjang horn, individu tidak bertanggung itu sebaliknya menjerkannya pula. Ya, tidak heranlah terdapat 86,000 tan metrik sampah terapung yang bersamaan berat 470 pesawat Boeing atau dikeluarkan dari Sungai Klang sejak operasi pembersihan dilaksanakan 2016. Jadi semalam Jambatan Sungai Klang, Taman Seri Muda, ada lebay kopiah yang buang sampah sekali dengan besen warna biru naik four-wheel drive putih katanya. Rugi aku tak ada dashcam, aku horn panjang gila, lepas tu dia jerkan aku balik katanya. Dan aku ingat tayar pancit kapal berhenti tepi jalan. Saya mengulas ketegasan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakoming berkenaan individu yang membuang sampah di merata tempat. Jadi kemarin Ngakoming berkata undang-undang sedia ada sebelum ini, antaranya mengenakan kompaun sehingga 1,000 sudah tidak memberi kesan dan kesedaran kepada masyarakat. Jadi sekarang kita bercerang katanya untuk naikkan lagi kadar kompaun kerana jumlah sedia ada. Itu pun orang tidak kisah. Jadi cadangan pindahan AK ini perkara yang perlu kita kaji semula katanya. KPKT ya menerusi pegawai undang-undang sedang dalam kajian akan perkara ini untuk pihak berkuasa tempatan lakukan pindahan akta katanya kepada pemerintah sempena program sentuhan kasih KPKT di daerah Kampar. Ngakoming juga berkata antara yang dicanangkan dalam pindahan ini adalah dengan mengenakan hukuman tambahan hikmat masyarakat kepada pelaku. Menurutnya, pendekatan itu merupakan satu bentuk pendidikan berkesan dan telah dipraktiskan di beberapa buah negara maju untuk membina rasa kesedaran dan pengajaran. Oh, itu dia. Jadi kita setuju ya dengan kenyataan itu sahabat-sahabat semua ya, supaya individu-individu yang tidak bertanggung jawab ini ya, dapat dikenakan tindakan sewajarnya. Itu dia. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Terima kasih. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.